Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma yang saya hormati Al-Fadil, Tuan Mudir, para asatizah, para pelajar yang dikasihi, muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Sebenarnya tahun baru ini marilah saya ingin membincangkan satu tajuk ataupun satu kisah. Kisah yang berlaku di Granada, yaitu kisah Muslim terakhir Granada dalam tajuk Air Mata Andalusia. Kisah ini kisah yang sedih yang kita saksikan nanti insyaAllah. Jutaan umat Islam dibunuh pada hari ini 3 Januari 1492. Jutaan umat Islam dibunuh sehingga habis. Dan saya nak ceritakan yang terakhir, bagaimanakah yang terakhir dapat keluar dengan selamat daripada Andalusia, Granada, dan dialah mencerita apakah yang berlaku di sana. Sebelum itu mari kita lihat sejarah bagaimanakah Islam di Granada ataupun di Spanyol. Kita mulakan dengan ayat surah An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa limakkanannakum alladhina wa yakman lahum dinahum alladhi irtada lahum wa libaddalannahum min ba'dihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Shadaqal azim. Allah berjanji pada orang yang beriman, pada kamu, serta beramal soleh, pasti Allah akan melantik menjadi khalifah di atas bumi. Kama istahla alladziina min qablihim, sebagaimana Allah telah melantik orang sebelum kamu untuk menjadi khalifah. Wa yumakkinanna lahum, supaya memperteguhkan mereka, dinahum alladzi tada, dan memperteguhkan mereka tentang agama mereka. Alladzi tada lahum, dan yang Allah redha. Wa libadalannahum min ba'dihim amna, dan Allah akan menukarkan selepas ketakutan dengan kesejahteraan, keamanan. Ya'budunani, dan Allah mengatakan mereka menyembah aku, la syirkuna bi syai'a, dan mereka tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu pun. Allah berjanji mereka yang beriman beramal soleh dengan syarat beramal soleh dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh, pasti Allah lantik kita menjadi pemerintah. Dan sekarang kita lihat umat Islam diperintah. Maksudnya syarat beriman dan beramal soleh tidak kita patuhi. Sebab Allah janji benar-benar sekiranya kita beriman dan beramal soleh, pasti Allah menggunakan taukid, la yastakhlifannahum, pasti kami akan lantik kamu jadi khalifah, pasti. Dan sekarang kita diperintah, maksudnya syarat beriman dan amal soleh tidak kita penuhi. Inilah para pelajar sekalian, kita renungi kisah yang berlaku pada satu masa dulu. Umat Islam menepati cita-cita ataupun syarat yang Allah nyatakan tadi, beriman dan amal soleh. Dan kita lihat bagaimanakah Tariq bin Ziyad telah membuka Spanyol ataupun Andalusia satu masa dulu. Dan cukup menakjubkan, kita lihat tentera Islam yang handicap, hanya 7,000 tentera Islam bertemu dengan 770,000 tentera Rodrik, iaitu Raja Spanyol, dan berakhir dengan kemenangan 7,000. Dan sukar untuk kita lihat pada zaman moden ini, 7,000 tentera menentang 70,000 tentera, 1 lawan 10. Dan melawan bukan di tempat halaman kita sendiri, di tempat yang asing, melepasi laut dan peperangan, dan berakhir dengan kemenangan yang sedikit. Itulah sejarah keagungan umat Islam satu masa dulu. Mereka beramal soleh dan juga beriman dengan sepenuhnya, dan benar-benar Allah melantik mereka menjadi khalifah. Dan sekarang kita lihat kesan-kesan di Spanyol, masih kita dapat lihat kesan umat Islam. Umpamanya bandar kota Gibraltar ialah sebutan orang barat tentang Jabal Tariq, Gunung Tariq, yang menjadi panduan untuk menyeberangi daripada Morocco ataupun daripada Afrika ke Spanyol. Nama-nama lain kebanyakannya masih kekal dalam bahasa Arab. Umpamanya Malaga. Pasukan bola sepak di Spanyol ada Malaga. Malaga itu asalnya Mulaka, seperti Melaka kita.
Kota mereka bernama Madrid, itu asalnya Majuri, iaitu sungai. Dan banyak nama-nama Almeria, itulah masih kekal dalam bahasa Arab. Nama-nama di Spanyol walaupun telah bertukar tangan tapi masih kekal dalam bahasa Arab sampai hari ini. Ini menunjukkan bahawa kesan umat Islam yang berada di sana selama 800 tahun. Umat Islam masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi dan kalah pada tahun 1492. Hampir 800 tahun umat Islam telah merintah dengan adil, amanah, dan seluruh umat yang berada di Andalusia mengalami keadilan pemerintahan Islam yang cukup indah. Tetapi sayang, apabila kita kalah, kita dibunuh sepenuhnya. Mari kita kenang dan kita ambil intibar peristiwa yang besar ini. Kalau kita pergi ke Spanyol hari ini, kita akan temui kota umat Islam yang pertama, namanya Tolaitillah. Sekarang disebut Toledo. Kita letak namanya Tolaitillah dan sekarang sudah jadi Toledo. Dan Toledo ini, kalau adik-adik para pensyarah nanti atau para guru, para asatizah melawat, kita kenang inilah kota yang telah dimurtadkan. Tolaitillah ataupun Toledo, kota umat Islam, kota pertama Islam di Spanyol, yang kemudiannya telah dimurtadkan sepenuhnya. Kita tinggal kenangan. Dan di sini masih sampai sekarang perusahaan membuat pedang masih kekal. Saya kunjungi dalam 20 tahun lepas. Di sini masih perusahaan utama mereka ialah membuat pedang. Dan itulah peninggalan Islam yang masih dapat kita saksikan. Di sini juga, kota ini juga umat Islam telah membuat tar dengan aspal. Dan itu berlaku pada tahun 700 ataupun 7 tahun Masehi ataupun 800 Masehi. Tiba-tiba British mengajar pada pelajar kita yang membuat jalan tar ialah Macadam pada tahun 1800. 1000 tahun lebih umat Islam mendahului membuat jalan raya dan mereka menipu sejarah. Kalau tuan pergi ke Kota Toledo, masih kita lihat jalan raya yang dibuat oleh umat Islam masih kekal sampai hari ini. Dan campuran di antara petroleum, aspal, kekal sampai hari ini. Itulah peninggalan Islam di Kota Toledo. Begitu juga jangan lupa di Almeria. Almeria ini kota yang dibina oleh umat Islam. Sekarang disebut sebagai Almeria. Kalau ada perkataan al di depan itu maksudnya orang Arab. Almeria, alkohol, alkali, alge, semuanya istilah Arab yang hanya tinggal kenangan. Dan kita membina rumah-rumah yang cantik. Kita membuka ladang-ladang gandum, buah-buahan di Spanyol selama 800 tahun. Tetapi sayang, jasa umat Islam tidak dikenang sama sekali apabila kita kalah. Dan yang paling menarik ialah kota yang sahabat kita saksikan sampai hari ini ialah Alhamra. Alhamra maksudnya kota merah. Masih kekal dengan bahasa Arabnya. Di sinilah pemerintahan Islam terakhir. Dan pada hari ini, 3 Januari 1492, kita kalah. Dan nasib kita kalah cukup malang. Kita dibunuh sepenuhnya. Dan yang tinggal hanyalah seorang. Dan yang seorang inilah saya nak cerita pada akhir perbincangan kita hari ini. Bagaimanakah dia boleh selamat keluar daripada Spanyol dan dia yang menceritakan apa yang berlaku di Spanyol. Dan adik-adik yang dikasihi, sekarang kita mengingati kejatuhan Granada, kota kita terakhir. Dan kisah ini kisah yang sedih. Dan inilah perjanjian terakhir kita. Khalifah Islam yang terakhir ialah Khalifah Abdullah Bani Ahmad namanya, yang berduduk di atas kuda sebelah kiri, dan lawannya ialah Ferdinand dan Isabel. Dan inilah perjanjian terakhir. Diserahkan kota Granada dan kunci kota Granada diserahkan kepada Raja Kristian. Dan Isabel sangat jahat. Isabel telah membunuh umat Islam setiap hari. Dan itulah yang kita dapat saksikan sejarah kekalahan umat Islam di Spanyol. Dan adik-adik, kita lihat ini ada satu patung yang dibina di Spanyol. Satu patung seorang wanita dan dia menangis di situ. Patungnya masih ada sekarang. Kalau kita pergi ke Granada, kita dapat saksikan patung ini yang sebagai simbol penyesalan dan kekalahan umat Islam yang tidak boleh dikembali kepada pemerintahan asalnya. Dan inilah raja yang jahat itu.
Suaminya bernama Ferdinand dan istrinya bernama Isabella. Isabella ini ialah orang yang sangat jahat. Dan dia berkahwin dengan suaminya semata-mata untuk membunuh Islam ataupun untuk menghapuskan Islam di Spanyol. Dan dia bernazar, sekiranya dia dapat mengalahkan Islam, dia tidak akan mandi buat selama-lamanya. Dia tidak akan mandi sehinggalah umat Islam dibunuh sepenuhnya. Ini sangat cantik orangnya. Isabel yang moyangnya lah seorang putri daripada Khalifah Islam yang murtad, dan dia adalah keturunan Rasulullah SAW. Subhanallah. Moyangnya bernama Isabella, cucunya bernama Isabella. Moyangnya murtad dan dia adalah anak khalifah kita di Spanyol. Dan dia adalah keturunan daripada Rasulullah. Dan Isabella juga keturunan daripada Rasulullah. Tetapi dia telah murtad. Dan dia bernazar, selagi umat Islam tidak dibunuh sepenuhnya di Spanyol, dia tidak akan mandi bak selama-lamanya. Dan dia tunaikan janjinya, nazarnya, dia tidak mandi sampai dia mati. Kita lihat apakah yang laku kepada umat Islam. Inilah kota umat Islam yang terakhir, Alhamra. Adik-adik yang ada masa peluang nanti insya-Allah boleh melawat dan menyaksikan bagaimanakah keagungan ciptaan ataupun binaan umat Islam dengan segala keagungan, dan inilah yang kemudian ditiru ke Eropah. Di Spanyol lah kita mengajak orang Eropah belajar dan ilmu, dan kita tubuhkan universiti. Kita tubuhkan universiti di Madrid, kita tubuhkan universiti di Cordova, dan kita tubuhkan universiti di beberapa tempat di Spanyol. Orang Eropah tidak ada ilmu, mereka belajar dengan kita, dan akhirnya mereka pandai membaca, menulis, membuka universiti. Tetapi kita semakin lama semakin mundur, mereka semakin maju. Inilah Ferdinand dan Isabel, raja yang paling jahat dalam sejarah manusia. Lebih jahat daripada Firaun, sebab Firaun hanya membunuh anak lelaki daripada kaum Bani Israel. Tetapi Isabel dan suaminya membunuh seluruh kanak-kanak, orang dewasa, wanita, lelaki, asalkan dia Islam, dia bunuh. Dan dia lebih jahat daripada Firaun yang Allah rakam pada Al-Quran. Dan di Malaysia dia dipuji. Ada lagu Isabella, Isabella, inilah orangnya. Orangnya terkutuk. Dan kita tidak sedar bahawa yang kita puji itulah mereka yang menghancurkan Islam di Eropah. Dan inilah raja kita, khalifah kita terakhir. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Ali Bani Hamra. Bani Ahmad yang telah kalah, dan dia apabila dia menyerah surat kepada raja yang ganas ini, dia balik ke istana dan dia buat ucapan yang cukup menyayat hati. Inilah ucapan dia apabila dia telah menyerahkan kunci Granada kepada Isabel. Dia buat ucapan terakhir kepada para pembesarnya. Wahai pembesar sekalian, ini ucapannya. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wala radal palih wala radal liqadillah. Tallah laqad kutiba li an akuna syaqiyan. Demi Allah, Allah telah tentukan saya menjadi orang yang celaka. Wa yazhab Malik ala yadi, dan kerajaan Granada yang besar selama 800 tahun bertapak di Spanyol telah jatuh ketika saya menjadi khalifah. Sangat sedih. Lalu dia menceritakan kepada pembesarnya, bumi yang kita makmurkan selama 800 tahun ini kita serahkan pada orang Kristian hari ini. Kita mempunyai harapan supaya mereka tidak membunuh kita. Kita akan berunding dengan mereka, mudah-mudahan mereka benarkan kita tinggal di sini. Mudah-mudahan mereka tidak meruntuhkan masjid kita. Mudah-mudahan mereka tidak meruntuhkan Al-Hamra yang kita bina ini. Mudah-mudahan mereka tidak menghalau kita keluar daripada Spanyol. Harapan hanya tinggal harapan. Maka para pembesar juga mengharapkan kebaikan yang akan diberikan oleh orang Kristian. Tetapi Al-Kufar wahidah, orang kafir tidak mungkin menyetujui ataupun merestui Islam, dan mereka adalah satu agama yang sama. Al-Kufar wahidah, orang kafir apabila bertemu Islam mereka boleh bersatu. Dan itulah yang berlaku pada umat Islam di Spanyol, dan kita ambil kisah ini sepanjang hayat kita
sifat orang kafir sama saja pada kita. Ketika diserahkan kunci kepada Raja Kristian tadi, Isabella dan suaminya Ferdinand, seorang tentera, dia mengatakan, tuanku, sekiranya tuanku menyerahkan kuasa ini kepada Raja Kristian, biar saya yang menentang Raja Kristian. Dan pemuda ini namanya Musa bin Al-Hasan. Wahai pemuda-pemuda sekalian dalam istana ini, siapakah ingin bersama saya yang akan menentang tentera Kristian? Ayo, mari bersama saya. Kita kejarkan syahadat. Kita akan syahid hari ini. Siapakah yang bersedia syahid dengan saya hari ini? Siapakah yang bersedia untuk syahid dengan saya hari ini? Mari kita bersama. Tuan-tuan, ketika itu jihad sudah hilang. Tidak ada sambatan. Kalau tidak ada siapa yang bersama saya, biar saya yang menentang seluruh tentera Kristian. Dia keluar dengan kudanya, dengan segala kelengkapannya. Dia menyerang tentera Kristian dan katanya 20 orang telah tewas di tangannya sebelum dia syahid di tangan tentera Kristian. Namanya cukup dikenang sampai hari ini, Musa bin Al-Hasan, simbol pemuda yang sangat terkenal. Dan kita lihat dalam sejarah Spanyol, dia mengatakan ketika Islam telah kalah di Spanyol, tiba-tiba ada seorang pemuda yang dengan beraninya masuk di tengah-tengah tentera Kristian dan membunuh beberapa orang tentera Kristian sebelum dia dibunuh. Dan pemuda itulah Musa bin Al-Hasan. Pemuda inilah yang menjadi inspirasi kepada pejuang-pejuang yang datang kemudian, termasuk negara kita, bahawa umat Islam tidak sanggup ditindas atau berada di bawah pemerintahan bukan Islam. Dan adik-adik sekalian, seluruh istana telah gempar apabila tentera Kristian telah masuk ke Granada dan telah masuk ke Cordoba. Dan ini pemandangan lukisan bahawa umat Islam dalam keadaan yang haru biru apabila mengetahui bahawa tentera Kristian telah menguasai seluruh kota dan bandar ketika itu. Dan ingat, perjanjian inilah perjanjian yang sangat menyayat hati. Barangkali kita tidak pernah belajar di sejarah negara kita bagaimanakah orang Kristian membunuh kita. Selepas kita memberikan jasa selama 800 tahun dan tidak pernah ada sejarah ini diajar negara kita. Malam ini saya ingin bersama dengan para pelajar sekalian untuk kenang sejarah yang untuk kita ambil iktibar ini. Sebelum diserahkan kota Granada, maka dia buat satu perjanjian dengan Raja Kristian. Dia kata, syaratnya saya boleh serahkan sekarang kunci Granada dan saya akan berundur daripada istana ini. Tetapi hendaklah tuanku, Raja Ferdinand, hendaklah ta'min lil muslimin ala anfusihim wa amrihim wa ardihim wa tayyibihim bi syaratihim wa ghadaihim wa nuzumihim hatta ashraf al-hakim al-masihi. Saya berharap walaupun kami kalah, umat Islam diberikan jaminan keamanan dan tidak diceroboh syariat mereka dan dilayan secara baik oleh pemerintah Kristian. Wa ta'min hurriyatul din wa syair wa hafaz ala masjid wal aqaf, dan diharapkan juga Raja Kristian ini akan memberikan kebebasan beragama sebagaimana kami memberikan kebebasan kepada orang Kristian. Juga diharapkan masjid tidak dirosakkan, bangunan-bangunan wakaf tidak dimusnahkan, wala yadkhul al-masih illa masjid au dar muslim. Dan diminta juga supaya tentera Kristian tidak masuk ke masjid, tidak menceroboh rumah orang Islam. Dan itulah yang kami harap. Semoga Raja Kristian yang ambil alih pemerintah ini akan berikan perasaan kasih sayang kepada umat Islam, tidak masa mereka masuk Kristian. Wa yumal al-hakim lishi al-muslimin birifqi wal adil, dan supaya lakukan keadilan dan kasih sayang kepada umat Islam. Dan surat ini ditandatangani oleh Bapa Paus, ketua Kristian, untuk menguatkan bahawa orang Kristian tidak akan membunuh umat Islam. Surat ini boleh kita saksikan ditandatangani oleh Paus di Vatikan. Hari ini Paus mereka meninggal dunia. Bukan Paus yang menandatangani, tapi Paus moden ini telah meninggal dunia pagi tadi ataupun 2 hari lepas, dan bakal dikemumikan esok atau lusa. Ketua agama Kristian. Dan surat inilah yang membuatkan Raja Haji Abdullah ini merasakan aman untuk menyerahkan kerajaan Granada. Dan selepas saja diserahkan surat itu,
Surat ini masih lagi kita dapat baca sekarang. Adik-adik yang berminat dengan sejarah dapat membaca, ada berapa belas muka surat ini. Surat perjanjian yang Islam akan dijaga oleh Raja Kristian baru, sebagaimana Khalifah Islam menjaga seluruh masyarakat. Dan surat ini tandanggi pada 1491. Di dalam museum kita terdapat pedang Khalifah terakhir, dan pedang ini ialah kepunyaan Abu Abdullah yang kalah tadi. Di atas pedang itu terdapat tulisan Ghaliba illallah, tidak ada kemenangan kecuali Allah. La ghaliba illallah, tidak ada kemenangan kecuali Allah. Dan itulah falsafah umat Islam di Spanyol selama 800 tahun. Dan ini ialah kesan kalau kita pergi ke Spanyol hari ini. Di sinilah tempat perjanjian tersebut, tempat di atas kuda tadi. Inilah yang sudah menjadi sejarah kita kenal, dan itulah satu sejarah malang umat Islam di bumi Spanyol. Kita kenal sekali lagi perjanjian ini, perjanjian sebenarnya untuk menghancurkan Islam sepenuhnya. Kita lihat di sini, raja selepas dia menyerahkan kuncinya, dia ingin kembali ke rumahnya, yaitu di kota Alhambra yang ada sekarang. Dan Raja Ferdinand mengatakan, Alhambra bukan kamu lagi. Kamu tidak dibenarkan pulang ke rumah kamu lagi. Kamu dihalau keluar daripada Spanyol. Betapa gemuknya hati khalifah kita. Diserahkan dengan penuh tanggungjawab, tetapi dia tidak boleh kembali ke rumah lagi. Untuk mengambil pakaiannya pun tidak boleh lagi, dan dihalau keluar daripada Spanyol. Ini gambar bagaimanakah sejarah malang umat Islam. Maka dia bersama ibunya bernama Aisyah Al-Hurrah. Mereka sama-sama keluar dengan keluarga mereka di istana dengan penuh kesayuan, dan mereka berada di atas hujung gunung, dan mereka berpaling melihat kembali ke istana mereka. Inilah di antara kesan sejarah yang masih kita dapat saksikan hari ini. Dan inilah Aisyah Al-Hurrah, ibunda kepada khalifah terakhir. Dan sebelah kiri ialah Isabella yang sekarang menguasai kerajaan Spanyol. Kebetulannya ialah Isabella ini anak angkat kepada Aisyah Al-Hurrah. Isabella ini dibela dalam istana Islam dan berpura-pura menjadi Islam kembali. Rupa-rupanya hanya untuk mencari rahsia Islam. Dan Isabella inilah sebenarnya ialah anak angkat kepada Aisyah Al-Hurrah, bonda kepada khalifah kita terakhir. Tetapi sayang, jasa itu tidak dikenang sama sekali. Gambar ini gambar yang cukup menyayati. Gambar dilukis apabila khalifah terakhir kita buat kali terakhir memandang kota yang kita bina selama 800 tahun. Dan dia menangis teresak-esak. Di atas kudanya, kemanakah dia akan pergi? Sebab dia tidak dibenarkan lagi untuk kembali ke rumah asalnya, yaitu istana yang kita sebut Alhambra sekarang. Itulah yang menjadi sejarah malang umat Islam. Ibunya menempelak. Aisyah Al-Hurrah mengatakan kepada anaknya yang menangis tadi. Dia kata, qalat lahu ummuhu abaki nisa mulkan mudaan lam tahafiz alaihi karijal. Kamu menangis seperti wanita. Kalaulah kamu seperti pahlawan lelaki, pertahankan kerajaan ini, perkara ini tidak berlaku. Tetapi masa telah tidak berundur lagi. Penyelesaian tidak guna lagi. Tangisan air mata tidak dapat kita bayangkan lagi. Dan kesedihan yang menjelang dalam keluarga umat Islam telah dapat disaksikan dalam sejarah. Inilah syair yang ditulis untuk menggambarkan betapakah kita memajukan Spanyol. Kita perkenalkan buah-buahan di Spanyol. Kita sebut lemon, al-lemon disebut lemon. Al-lemon dia sebut lemon. Kita sebut sebagai at-tufan, mereka sebut at-typhoon, typhoon. Kita sebut alkoholi, mereka sebut alkohol. Kita sebut alkaline, kita sebut alkali, mereka sebut alkaline. Dan kita sebut alfil, mereka sebut elephant. Dan banyak istilah-istilah kita yang masih kekal dalam bahasa Spanyol dan bahasa Inggeris sampai hari ini. Jasa kita tidak dikenang sama sekali. Kita perkenalkan buah-buahan di Spanyol dengan buah aprikotnya, dengan buah strawberry. Kita perkenalkan gandum di Spanyol sehingga orang Eropah makan gandum sampai hari ini. Mereka asalnya makan ubi kentang. Jasa kita tidak pernah dikenang sama sekali.
Sekarang mereka naik takhta. Isabel dan Ferdinand naik ke atas takhta. Kota umat Islam dirampas. Dia Al-Hamra, yang tuan-tuan kalau melawat, lawatlah Al-Hamra. Dia mengatakan bahawa Allah telah menentukan bahawa kami menghancurkan orang kafir. Orang kafir maksudnya orang Islam. Allah telah mentakdirkan kamilah yang berjasa menghancurkan orang kafir. Orang kafir maksudnya orang muslimin. Dan oleh sebab itu kami berjanji akan menghancurkan seluruh orang kafir di bumi ini. Masuk orang kafir dia adalah orang Islam. Inilah satu sejarah yang cukup malang. Kuburnya berada dalam masjid kita ini. Masjid yang kita sebut Al-Jami' Cordoba ataupun Granada telah dijadikan sebagai gereja mereka dan kuburnya diletakkan dalam masjid kita. Sampai hari ini masjid kita telah ditukar menjadi gereja. Sayang sebagai sayang, bumi kita terlepas dan umat Islam dihalau keluar daripada Sepanyol. Tidak ada reserve lagi, umat Islam tidak boleh tinggal di Sepanyol. Harus keluar. Kami berikan masa yang tertentu. Hari pertama 300,000 umat Islam telah lari keluar dan sampai ke Morocco. Dan mereka yang tinggal, apakah nasib mereka? Nasib mereka cukup malang. Kitab-kitab Al-Quran punya mereka dibakar oleh padri mereka. Dan mereka yang tertinggal tidak selamat. Ini Masjid Cordoba. Di sini Imam Qurtubi menulis kitab tafsirnya, kitab Ahkam Al-Quran. Kitab tafsir Qurtubi ditulis dalam masjid ini. Ini Masjid Jami' Cordoba yang telah tukar menjadi gereja mereka. Cukup menyayat hati, inilah Masjid Jami' kita. Kalau adik-adik pergi ke Sepanyol, setiap masjid kita telah bertukar menjadi gereja. Ribuan masjid kita telah bertukar menjadi gereja-gereja. Tidak ada satu pun yang masih kekal sebagai masjid. Ini berlaku pada tahun 1492. Saya melawat, ini ialah Majami' Masjid Toledo. Masjid Jami' Toledo. 20 tahun lepas saya melawat di sini, saya tidak tahu ini ialah masjid. Saya masuk ke dalam masjid ini sangat-sangat besar. Sekarang sudah menjadi katedral. Apabila saya sampai ke hujung gereja ini, saya dapati mimbar tempat khatib pernah membaca khutbah di situ. Saya tanya kepada orang Kristian di situ, apakah ini ada asalnya masjid? Ya, ini adalah masjid. Kami telah tukar menjadi gereja. Gereja terbesar di Eropah ialah gereja ini, yaitu Masjid Jami' Toledo. Dan hampir menitis air mata kita melihat tempat imam membaca khutbah telah dipertukar dan diletakkan salib di situ. Bena Islam masih kekal dengan ash Islam itu masih kekal di situ, tetapi telah menjadi gereja, dan bukan saja gereja, katedral ialah gereja besar. Tuan-tuan, adik-adik, masjid kita di Almeria yang kita bina ditukar menjadi gereja Church of St. John sampai sekarang. Kalau kita pergi ke Almeria dan tengok Church St. John, ini ialah masjid kita. Tidak ada masjid yang selamat. Dan pada tahun 1558, raja yang memerintah ketika itu bernama Raja Philip II. Philip II inilah yang mengarahkan supaya semua orang Islam dibunuh di Sepanyol. Dan dia minta supaya keluar daripada Eropah dan mencari umat Islam dan bunuh di mana saja mereka berada. Dan akhirnya mereka sampai ke Pulau Maharaja. Pulau Maharaja ialah sekarang kita panggil Filipina. Di situ kita ada Ya Amanillah, tempat perkembangan Islam yang besar di Asia Tenggara, namanya Ya Amanillah. Mereka datang ke Maharaja, namanya Pulau Maharaj, diasaskan ataupun diarah oleh Raja Philip II ini. Dan mereka menghancurkan umat Islam di Filipina. Mereka tukar Maharaj menjadi Filipina. Dan seluruh umat Islam dibunuh di Filipina. Dan mereka tukar Ya Amanillah menjadi Manila sekarang. Ini kisah sedih, dan umat Islam tidak pernah diredha oleh orang Yahudi dan Nasara. Allah memberitahu kita dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lan tad'a anka al-yahuda wan nasara hatta ta'tiya millatuhum. Dan tidak mungkin redha pada kamu Yahudi dan Nasara sehinggalah kamu ikut agama mereka. Benar-benar terjadi. Seluruh Filipina dibunuh dan ditukar menjadi bumi Kristian sampai hari ini.
Pejuang-pejuang kita yang masih berjuang di Filipina ataupun nama asalnya Pulau Maharaj, yang pemimpin kita tak pernah kenal bahawa Pulau Maharaj inilah asalnya yang kita kenal sekarang Filipina sekarang ialah Pulau Maharaj. Itu ialah bumi Islam yang melaksanakan Islam di kawasan timur. Pejuang-pejuang kita berundur ke Mindanao sampai sekarang masih meneruskan perjuangan. Setiap kepala umat Islam dibayar dengan emas yang banyak. Maka mereka keluar ke Filipina dan membawa balik 60,000 kepala. Dan mereka dibayar dengan emas yang banyak. Mereka bukan mencari rempah, mereka datang untuk mencari kepala umat Islam. Mari kita kenang sejarah ini. Barangkali dia tidak berlaku lagi, dan barangkali dia akan berlaku sekali lagi. Setiap kepala umat Islam diberikan harga yang besar. Ini diperintah oleh Raja Philip kedua. Dan Pulau Filipina yang Pulau asalnya Maharaj telah bertukar menjadi Pulau Kristian sampai hari ini. Dan itulah kita lihat bagaimanakah yang berlaku di Sepanyol, yang keluar selama 300,000 keluar daripada Sepanyol, tetapi yang tinggal sangat sedih. Mereka dipaksa untuk memeluk Kristian secara total. Anak-anak dibaptiskan di gereja yang masjid telah dijadikan gereja. Mereka dipaksa, dan inilah ketua mereka bernama Thomas de Aqueda ini yang menjadi ketua untuk membunuh Islam. Dan saya pernah melawat tempat gerejanya di Spanyol pada 2 tahun lepas. Gerejanya masih lagi kekal dalam bentuk yang asal, dan dialah yang memerintahkan supaya setiap umat Islam di Spanyol dibunuh sepenuhnya, tidak ada seorang pun yang tertinggal. Cukup sedih tuan-tuan. Kebetulannya dia adalah guru kepada Isabel, dan dia bersama dengan Isabel melaksanakan pembunuhan total. Ini gambar yang mereka lukis. Mereka lukis bahawa setiap kanak-kanak Islam telah dibaptiskan untuk menjadi Kristian. Mereka yang enggan akan menerima mehnah yang cukup besar. Siapa yang enggan, maksudnya mati. Ini gambar yang mereka lukis bagaimanakah wanita-wanita kita yang masih tertinggal di Spanyol dipaksa untuk masuk Kristian dan dibaptis. Ini sejarah yang telah berlaku. Supaya kita kenang malam ini. Dan mereka yang tidak masuk Kristian, mereka akan dipasung. Pasung ialah hukuman yang paling ringan. Wanita dipasung kemudian diminta untuk masuk Kristian. Kalau masuk Kristian, mereka dibebaskan, dan sekiranya tidak memeluk Islam, mereka akan dimatikan, dibunuh secara perlahan-lahan. Ini alat untuk membunuh umat Islam yang tidak Kristian. Diletakkan di dagu dan dipusing sehingga tercabut rahang. Kematian tidak dapat dielakkan lagi. Dan inilah yang dilakukan oleh mereka. Dan ini sangat menakutkan. Ini ada satu alat yang dimasuk dalam mulut dan minta supaya masuk Kristian. Sekali tidak masuk Kristian, dipusing sehingga dia membuka dan pecah rahang. Ini dilakukan oleh Kristian, oleh Ferdinand dan Isabel dan raja-raja yang datang kemudiannya. Alat-alat membunuh ini kemudiannya dibawa ke Shah Alam 2-3 tahun lepas, dan ditunjukkan bagaimanakah orang Kristian membunuh orang Islam. Dan satu lagi tahap, mereka yang lelaki yang tidak ingin masuk Islam, disiak kulitnya, dibuka kulitnya satu persatu, dan daripada kaki disiaknya kulit, berpisah kulit dengan daging, dan mereka nyatakan bahawa umat Islam tidak murtad. Mereka mati ketika disiak. Dan inilah apa yang mereka lukis dan apa yang mereka nyatakan, inilah yang mereka lakukan kepada umat Islam. Mereka yang lain dibakar hidup-hidup, dan mereka dipancung dan kemudian disula kepalanya, dipamerkan di seluruh kota untuk menunjukkan siapa yang enggan untuk memasuk Islam, dia akan disula, disalib, dan kepalanya akan dipamerkan. Ini berterusan selama ratusan tahun. Sampailah kurun ke-16, ke-17, umat Islam dibakar hidup-hidup. Ini gambar mereka untuk siapa yang tidak ingin masuk Kristian. Dan gambar-gambar ini mereka lukis menggambarkan
siapa yang hukuman terakhir ialah dibakar hidup-hidup. Dan ini tidak pernah dinyatakan dalam sejarah negara kita. British datang ke sini tak menyembunyikan sejarah ini. Malam ini mari kita kenang tuan-tuan, adik-adik. Dan kita malang sekiranya kita mengalami pesta sejarah sekali lagi. Apakah dia tidak berulang sekali lagi? Alhamdulillah. Dan mereka nyatakan bahawa setiap yang dibakar itu, mereka akan sebut berkali-kali sampai mati, la ghaliba illallah, la ghaliba illallah, huwal hayyu alladhi la yamut, huwal hayyu alladhi la yamut. Mereka sebut berkali-kali sampai mereka mati. Dan orang Kristian sangat heran kenapa umat Islam rela untuk mati dibakar daripada memeluk Islam. Ini yang mereka tidak faham. Dan adik-adik, inilah gambar yang mereka lakukan. Mereka nyalakan api yang sangat marak sehingga mereka tidak boleh campak orang Islam ke dalam api ini. Mereka gunakan tangga dan mereka campakkan seolah-olah mereka lakukan sebagaimana yang dilakukan ke arah kepada Nabi Ibrahim AS oleh ayahandanya. Mereka ikut kembali bagaimanakah untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan ini dilakukan selama puluhan tahun sehinggalah pupus umat Islam di Sepanyol. Hari ini tuan-tuan kita lihat, tetapi cukup menarik apabila umat Islam dibunuh demikian, orang Kristian memeluk Islam ketika umat Islam dibunuh. Ini menggambarkan bahawa tidak ada paksaan Islam. Ketika umat Islam diseksa, orang Kristian memeluk Islam. Dan selalunya orang memeluk agama lain kerana ingin restu daripada pemerintah dengan agama tersebut. Tetapi dalam keadaan ini kita lihat orang Kristian yang memeluk Islam ketika Islam dibunuh sepenuhnya. Dan inilah orang Barat tidak boleh faham sampai hari ini. Kenapakah mereka rela untuk mati dan mereka berjuang sebelum mati? Seramai 177 orang telah memeluk Islam dan mereka berjuang menentang kerajaan mereka sendiri. Dan tulang-tulang umat Islam dikumpulkan, dibuat satu gereja daripada tulang umat Islam. Ini gereja yang berada di Portugal. Portugal ialah negara yang sangat jahat terhadap umat Islam. Mereka membina seluruh daripada tulang umat Islam. Kalau kita pergi melawat ke Portugal, sekiranya kita pergi Capela dos Ossos ini, ialah gereja yang dibuat daripada seluruh umat Islam, tulang umat Islam. Jadi dicantumkan untuk menggambarkan Islam telah berakhir di Portugal. Begitu dahsyat, adik-adik. Bagaimana penangan apabila kita tidak berkuasa lagi? Apabila orang lain yang memerintah kita, maka ini nasib sebahagian daripada umat Islam yang berada di Sepanyol. Saya ingin menceritakan tajuk yang saya berikan tadi. Bagaimanakah orang terakhir yang dapat keluar secara hidup daripada Sepanyol selepas seluruh orang Islam dibunuh? Kisahnya ialah seorang ulama besar kita bernama Syekh Muhammad bin Rafi' Al-Andalusi yang disebut sebagai Muhammad Shawir. Dan kisahnya ialah keluarganya ialah keluarga terakhir di Sepanyol. Kisahnya cukup panjang. Yang nulisnya ialah Syekh Muhammad bin Rafi' Al-Andalusi sendiri dan gelarnya ialah Muhammad Shawir. Dan dia menceritakan ditulis kembali oleh Syekh Ali Tantawi min Qasasil Islam, dan adik-adik boleh baca, mahirkan bahasa Arab, dan kita dapat enjoy kisah yang cukup menyentuh hati perasaan kita. Kisahnya bunyi seperti ikut. Saya baca sebahagian, adik-adik teruskan bacanya. Dia kata, kuntu yaman saghiran la afqahu syai'an mimma kana yajri fil khafa walakini kuntu ajadu abi rahimallah yattaribu wa yasfiru launuhu kullama untu minal madrasah. Panjang cerita dia. Dia cerita saya, mak dia, ayah dia hidup di Granada dan dia pergi ke gereja, dia pergi sekolah Kristian. Rupa-rupanya ayah dia berpura-pura masuk Kristian, mak dia pura-pura masuk Islam, masuk Kristian, dan mereka hidup sebagai orang Kristian supaya anaknya bernama Anthony ini, Anthony namanya, supaya selamat anaknya ini. Dan mereka berpura-pura memeluk Kristian sebab Islam yang enggan masuk Kristian semua telah dibunuh, dan dia keluarga Islam yang berpura-pura masuk Kristian. Dia cerita setiap kali dia balik sekolah Kristian, maknya menangis.
Maknya akan peluk dia kuat-kuat. Ayah dia akan peluk dia kuat-kuat. Ayahnya menangis, maknya menangis. Dia tak tahu sebab. Kadang-kadang dia fikir, mak dan ayah dia bercakap berbisik-bisik. Maknya bercakap berbisik-bisik dengan ayahnya, dan apabila bercakap dengan dia, dia bercakap bahasa Sepanyol. Bila bercakap suami isteri, mereka bercakap bahasa lain. Dan dia heran, apakah saya ini anak angkat? Apakah saya ini anak angkat? Sebab mak bercakap bahasa lain, saya bercakap bahasa lain dengan mak. Dia tidak faham. Dan setiap kali dia pergi gereja, maknya hantar ke gereja dan maknya menangis dan memeluk dia berkali-kali, dan dia mengatakan, beginilah cerita dia. La arifu sababan, saya tak tahu apakah sebab itu berlaku. Summa idza untuk ila madrasah, bila saya kembali pada masjid daripada sekolah gereja, mak akan sangat-sangat menyertai saya, memeluk saya seperti kata tadi, dan saya tidak faham kenapakah berlaku seperti ini. Keluarga saya tidak harmoni. Ayah saya tidak pernah senyum. Mak saya tidak pernah senyum, kecuali mereka menangis setiap hari. Dan apakah yang berlaku? Dan satu malam, mak saya melahirkan adik saya, sangat cantik. Adik saya sangat cantik. Dan ayah saya tidak ada di rumah ketika mak saya melahirkan anak, adik. Dan sebaik saja ayah diberitahu bahawa adik telah lahir, ayah pula menangis. Sepatutnya dia gembira melihat adiknya yang anaknya yang baru dilahirkan. Ayah menangis, termenung dengan lama di luarnya, sehingga akhirnya dia masuk ke dalam rumah dan dia membawa adik saya yang baru lahir tadi, dibawa ke gereja sebab dia berpura menjadi Kristian, supaya dibaptiskan oleh padri, supaya mereka selamat daripada pembunuhan. Dan saya ikut ayah saya ke gereja. Lalu bila saya balik, adik saya diserahkan pada mak balik. Kedua-dua ibu saya menangis dan ayah saya menangis. Saya tidak faham. Dan itulah berlaku bertahun-tahun, sehinggalah satu malam. Malam itu malam 3 Januari. Dan malam itu mereka sedang berpesta. Setiap rumah keluar untuk pesta di tengah-tengah bandar Granada. Saya, ayah, ibu tidak keluar. Lalu pada malam itu berlakulah satu perkara yang cukup menyentuh hati saya, kata penulis ini. Malam itu, ayah bawa saya ke sebuah bilik di hujung rumah kami. Bilik itu tak pernah dibuka selama ini. Dan saya ikut ayah dengan sebuah lilin. Dan bila masuk ke dalam bilik, lilin telah dipadamkan. Saya duduk dalam bilik gelap, dan ayah ingin memberi satu rahsia yang besar malam ini. Saya tidak faham apakah maksud itu. Dan apabila lampu dibuka, saya lihat bilik yang rahsia ini bilik kosong, tidak ada apa-apa. Saya tengok sekelilingnya, tidak ada apa-apa, kosong. Rupanya itulah surau. Bilik itu saya tak pernah tengok, dan di situlah ayah saya akan mengunci pintunya, dan dia akan berada di situ berjam-jam. Rupa-rupanya ayah masuk ke bilik surau itu dan dia solat dalam tu. Di luar dia sebagai Kristian, tetapi di rumah dalam bilik tersebut dia sebagai Islam. Tetapi dia tidak pernah beritahu pada siapa. Kalau dia tahu dia Islam, dia akan mati malam itu. Kemudian kata Anthony tadi, saya bertanya ayah, apakah sebab saya dibawa ke sini? Kata ayah, ayah ingin berikan satu rahsia yang sangat-sangat besar malam ini. Tuan-tuan boleh baca dialog antara ayah dan Ayunah. Kata ayah, ya bunayya, innaka al-an fi 'ashrah min amrik. Wa qad sirta rajulan wa ani asat'anika ala sirr alladhi talama katamtuhu. Malam ini ayah akan ceritakan rahsia yang ayah tak pernah beritahu kepada siapa. Dan apakah kamu, wahai Anthony, kamu sanggup mendengarnya? Dan saya termenung, apakah rahsia yang bakal disebut oleh ayah? Apakah kamu malaka la tanjib atas tati an naktumu ma sanaqula lak? Apakah kamu tak sanggup dengan rahsia ini, kata ayah dia? Kata dia yang tulis ini, qultu na'am, ya. Saya bersedia untuk mendengar rahsia besar tadi. Kata ayahnya, tutup pintu kuat-kuat. Sekarang
Kamu lihat bahawa apakah kamu tahu buku itu? Saya tidak tahu. Itu ialah kitab Allah. Dan saya bertanya, kata penulis ini, apakah dia kitab Injil? Kitab yang diturunkan kepada Jesus Christ, anak Allah? Sebab orang Kristian mengatakan Jesus Christ anak Allah. Alhamdulillah. Tidak, wahai anda. Kitab itu ialah kitab Al-Quran. Kitab itulah kitab pegangan kita. Saya tak pernah dengar Quran, kata anaknya. Ya, malam ini ayah nak beritahu. Kita bukan agama Kristian. Ayah bersembunyi selama ini hanya untuk menunggu kamu besar. Sekarang usia kamu sudah 10 tahun. Malam ini ayah tidak boleh berbohong lagi. Ayah tidak boleh melindungi lagi. Ayah mesti beritahu bahawa ayah adalah seorang Islam. Ayah hanya berpura-pura di luar sebagai seorang Kristian. Untuk menyelamatkan kamu, ayah tidak takut mati. Ayah bersedia untuk mati syahid bila-bila masa. Demikian juga ibu kamu. Tetapi ayah ingin beritahu kamu supaya kamu menjadi seorang Islam. Dan lepas itu ayah rela untuk syahid. Dan penulis ini terpegun. Kamu tahu bahawa inilah bumi yang kita bina, yang kita makmurkan selama 800 tahun, tetapi kita kalah. Dan kita dibunuh. Kita daripada umat Islam, kita datang ke Spanyol, hatta wasalu ila hazal jazirah ila asbania fadalu bainan nas wa ahsanu ilihim wa amanuhum ala arwahim. Kita memerintah negara ini, kita memberikan keamanan pada mereka semua, dan kita berada di sini selama 800 tahun. Wajaluha fiha arqa ajmal bilad dunya, dan kita menjadikan bumi ini bumi yang paling tamadun dunia, bumi yang paling maju di muka bumi. Naam ya bunaya, nahnu al-arab al-muslimin, kita lah orang Arab Muslim, kita bukan orang Kristian. Malam ini ayah beritahu rahsia ini. Sekiranya kamu beritahu siapa saja, maka berakhirlah nyawa kita esok. Dan kamu tahu, lihat bagaimanakah kita membina negara ini. Nahnu al-arab muslimin, dan kita lah yang membina kota-kota yang besar, jalan-jalan raya. Kita membina sains teknologi di sini. Tetapi sayang, bila kita kalah, kita telah dibunuh oleh mereka. Masjid kita telah ditukar menjadi gereja. Dan kamu lihat bahawa bangunan-bangunan yang kita bina sebelum ini telah menjadi gereja. Dan itulah yang ayah ingin sebut pada kamu malam ini. Nahnu ya bunaya, nahnu Arab al-muslimin, lana fi kulli baqah min al-baqatir asbani al-atharun. Di setiap bumi Spanyol ini kita ada kesan kita di sini. Wa tahta kulli shibrin minha urifat jadat min ajdadina, dan di bawah tanah ini ialah tempat semayamnya jasad moyang kita. Naam. Nahnu yabniha min al-mudun, kitalah yang bina bandar ini, kota ini. Nahnu asya'na hadhil jusur, kitalah membina jambatan. Nahnu mahadana ila tariq, hadha tariq, kitalah yang menyediakan jalan-jalan raya ini. Dan kitalah membina tali air. Kitalah menanam pokok-pokok, dan kita menjadikan Spanyol sebagai negara yang maju, kaya raya. Tetapi sayang, khalifah kita terakhir, khalifah yang bodoh. Khalifah kita terakhir ialah Abu Abdullah As-Saghir, yaitu khalifah kita terakhir yang ditipu hidup-hidup oleh Kristian. Maka dia telah dihalau keluar daripada istananya, dan dia mati dalam pelarian. Dan itulah nasib kita. Dan sekiranya rahsia ini diketahui oleh ibu kamu, diketahui oleh siapa saja, maka kita akan berakhir. Oleh sebab itu tujuan ayah beritahu malam ini ialah supaya kamu mengetahui bahawa kita bukan Islam. Nama kamu bukan Anthony, nama kamu adalah Muhammad. Ya Muhammad, ayah panggil kamu Muhammad malam ini. Nama kamu Muhammad, bukan Anthony. Ayah sengaja untuk letakkan nama Spanyol kamu supaya kamu selamat. Malam ini ayah tidak sembunyikan lagi, ayah beritahu sebenarnya apakah kita. Saudara kita telah dibunuh. Setiap keluarga kita telah dibunuh, tinggal kita saja di Spanyol ini. Tidak ada orang lain. Dan malam esok kamu mula belajar Al-Quran. Ayah akan ajar kamu siapa pandai. Lepas itu ayah akan syahid. Tetapi sebelum ayah syahid, ayah akan serahkan kamu pada seorang pakcik. Selepas kamu telah pandai Al-Quran,
ayah akan isytiharkan ayahlah Islam dan ayah akan dibakar hidup-hidup oleh mereka. Ayah telah bersedia. Ibu kamu sudah bersedia. Sekarang ayah inginkan kamu saja yang tahu Al-Quran dan tahu kita adalah Muslim. Sehingga kamu faham ayat Al-Quran, kamu faham bahasa Arab. Lepas itu ayah akan tinggalkan kamu. Selamat tinggal Muhammad. Kamu jangan lupa malam esok seorang pakcik akan datang dan membawa kamu. Kamu jangan tanya siapa dia. Dia adalah orang yang ayah harap membawa kamu keluar daripada Sepanyol ini. Dan malam itu kata Muhammad, saya tunggu dengan penuh debaran. Ketika hampir tengah malam, seorang pakcik pegang tangan saya. Wahai Muhammad, ikut pakcik. Jangan kamu bertanya apa-apa pada pakcik. Jangan kamu tanya-tanya apa-apa saja, ikut pakcik. Pakcik bawa saya masuk lembah, naik bukit, turun bukit dan naik kapal, dan saya tertidur tak tahu ke mana pergi. Akhirnya saya sampai di sebuah negara lain. Dan saya sampai di Morocco, Maghribi. Dan pakcik pun beritahu saya esok, Muhammad, pakcik nak beritahu satu perkara, bahawa ayah kamu dan ibu kamu, jangan kamu duga, telah syahid malam tadi. Mereka selepas menyerahkan kamu pada pakcik, dan pakcik bertawakal membawa kamu keluar daripada Sepanyol, dan ayah kamu telah mengisytiharkan dia adalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan dia dibakar hidup-hidup. Ayah kamu telah syahid, ibu kamu telah syahid, dan cita-cita mereka hanya untuk menunggu kamu dewasa Muhammad, dan sekarang cita mereka telah capai. Marilah kita berdoa supaya kamu menjadi seorang yang berguna dan menjadi seorang ulama yang besar. Memang benar dia akan menjadi ulama yang besar, dan kitab-kitabnya banyak yang kita baca sampai sekarang. Namanya Syekh Muhammad Saghir, ataupun namanya yang besar tadi yang kita sebut awal tadi. Siapakah pakcik tadi? Siapakah pakcik yang membawa Muhammad keluar daripada Sepanyol? Dan dia adalah orang yang terakhir, orang Islam terakhir yang dapat keluar sebagai seorang Islam daripada Sepanyol. Untuk kita ingat, tuan-tuan, sekiranya Kristian memerintah kita, barangkali sejarah ini bakal berulang. Hati-hati, sebab sejarah di Sepanyol telah berlaku, sejarah di Bosnia telah berlaku, sejarah di Xinjiang telah berlaku, sejarah di Kashmir telah berlaku, dan kita harus ambil iktibar dalam setiap peristiwa yang berlaku. Kita umat Islam satu jasad yang sama, dan Muhammad sore tadi telah keluar dengan selamat. Dia akhirnya besar menjadi ulama. Dan siapakah pakcik tadi? Sampai sekarang kita tak tahu siapa pakcik tadi. Tetapi apabila kita buat kajian, ada seorang yang disebut sebagai Khairuddin Barbarossa. Dia satu-satunya panglima perang Islam daripada Osmaniyah yang berani datang ke Sepanyol dan mencari umat Islam yang masih tertinggal. Dan dialah membawa orang Islam yang masih tertinggal. Dan Khairuddin Barbarossa ini sangat dibenci oleh setiap orang Kristian. Sampai hari ini dia difilmkan sebagai lanun. Dia difilmkan sebagai lanun, dan Khairuddin Barbarossa maksudnya Khairuddin Janggut Merah. Dia dikecam oleh seluruh Eropah sebab dialah yang berjaya membawa sebahagian umat Islam keluar daripada Sepanyol dengan selamat. Adik-adik, para jemaah sekalian, daripada Sepanyol dibawa ke Afrika, sebahagiannya dibawa ke Osmaniyah, termasuklah orang Yahudi. Orang Yahudi juga dibawa ke Osmaniyah sebab orang Yahudi juga dibunuh oleh orang Kristian. Maksudnya Kristian dengan Yahudi mereka berperang. Tetapi sekarang mereka bersatu untuk menghancurkan Islam. Antara Yahudi dengan Kristian mereka masing-masing berperang, tetapi demi untuk memerangi Islam mereka boleh bersatu di Amerika. Yahudi dan Nasara bersatu di Amerika untuk hancurkan negara Islam. Tetapi asalnya mereka berperang antara satu sama lain. Dan ketika di Sepanyol mereka diperangi oleh orang Nasara, dan umat Islam lah yang membawa mereka ke Ottoman ataupun ke Osmaniyah, ke Turki sekarang. Dan mereka lah yang kemudian yang menjatuhkan kerajaan Islam. Antara Yahudi yang dibawa daripada moyang daripada Sepanyol dibawa ke Osmaniyah ialah moyang kepada Mustafa Kamal Atatürk, seorang Yahudi yang berpura-pura menjadi Islam. Itulah kemudiannya diselamatkan, dan mereka lah yang menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Itulah sejarah, adik-adik. Dan kita lihat, inilah Yahudi yang kemudiannya menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Dia diselamatkan oleh Islam daripada Sepanyol. Dia dibawa daripada
Spanyol kerana dibunuh oleh orang Kristian, diselamatkan oleh Islam. Dan akhirnya dialah yang menjatuh Islam Osmaniyah akhirnya. Sejarah berulang dan cukup menyayat hati, mereka lah Yahudi, bangsa Daunamah, yang telah menjatuhkan kerajaan Islam Osmaniyah. Dan mereka berpura-pura sebagai Islam dan mereka menjatuhkan kerajaan Islam Osmaniyah. Dan sekarang kita lihat inilah yang sedang berlaku dalam sejarah umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma naqum minhum illa ayyu'minu billahi al-'azizil hamid. Mereka tidak membalas, mereka tidak membunuh kami daripada kamu kecuali mereka beriman pada Allah, Allah yang Maha Aziz, Maha Hamid. Alladzi lahu mulku as-samawati wallahu ala kulli syai'in syahid. Inna dina batul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul khariq. Dan bagi orang yang membuat fitnah pada mukmin dan mukminat dan mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab yang pedih, azab neraka jahannam, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Dan Allah menjanjikan keluarga seluruh Kristian yang membunuh umat Islam, memberikan fitnah pada Islam tadi, akan mendapat neraka jahannam. Hari ini kita lihat sejarah ini ditutup ratusan tahun. Malam ini saya membaca secara terbuka. Barangkali sejarah ini tidak pernah dibaca di negara kita dan tidak pernah dibaca di mana-mana negara Islam. Mereka sembunyikan tajuk kisah ini, dan saya membawa kisah ini supaya kita berfikir. Dan sekiranya anak-anak kita tanya tentang Andalusia, kenapakah bumi ini telah jatuh ke tangan Kristian, maka itu jawapannya. Dan adik-adik sekalian, Palestin hari ini sebagaimana yang dizalimi oleh Yahudi ialah mengulangi kembali Spanyol Islam yang dibunuh oleh Ferdinand Isabel. Apa yang berlaku di Palestin dilakukan oleh Yahudi ke atas Palestin yang bergabung dengan negara Nasara, benar-benar berlaku mengulang kembali peristiwa yang berlaku di Andalusia. Sejarah berulang dan marilah kita ambil iktibar supaya kita terselamat daripada angkaran mereka. Hari ini kita lihat kota Al-Hamra, kita melawat. Jangan melawat melihat kecantikan saja, tetapi sejarah yang pernah dilalui oleh kota tersebut. Kota yang penuh dengan air mata, darah dan air mata. Dan itulah setiap kali kita melawat Spanyol supaya kita mengkaji balik dan melihat kembali sejarah yang malang tadi. 1000 tahun, barangkali 500 tahun berlalu, 600 tahun berlalu, Islam pupus sama sekali di Spanyol, tidak ada. Dan tiba-tiba pada tahun 2003 lepas, benih Islam bangkit semula di Spanyol. Dan di depan masjid, di depan Al-Hamra, dibina sebuah masjid baru. Masjid ini dibina zaman moden ini. Mereka lupakan sejarah yang malang pada masa lepas. Dan kerajaan Spanyol membenarkan untuk masjid pertama dibina di Spanyol selepas 500 tahun Islam dimusnahkan di Spanyol. Adik-adik melawat Spanyol, ingat sejarah ini, bahawa satu masa tidak ada seorang pun Islam di Spanyol. Selepas di situlah bumi kita yang kita makmurkan 800 tahun. Dan sekarang 500 tahun telah berlalu, masjid pertama telah terbina di Spanyol. Dan lepas masjid pertama ini dibina, maka orang Spanyol memeluk Islam beramai-ramai sekarang. Subhanallah. Mereka membina masjid-masjid di berbagai tempat di Spanyol. Dan pada beberapa tahun lepas hari raya, umat Islam Spanyol telah melempah keluar daripada masjid. Satu gelombang baru yang berlaku di Spanyol selepas Islam dimatikan ataupun dibunuh umat Islam oleh Ferdinand Isabel. Rupa-rupanya Islam tidak mati. Yang mati ialah umat Islam, tetapi Islam bangkit kembali. Dan itulah sebagai satu sejarah moden kita hari ini. Dan hari ini kita lihat orang Hispanik, orang Spanyol asli telah memeluk Islam beramai-ramai. Dan jumlah mereka semakin bertambah di setiap bandar. Dan ada kota di Catalonia, Marseille, menjadi kota-kota Islam yang baru muncul hari ini. Dan jumlah masjid surau yang dibina dalam masa 10 tahun, 20 tahun telah mencapai 1,170 masjid yang berlaku dengan cepat dalam masa 20 tahun yang lepas. Dan ini menggambarkan Islam akan bertapak kembali di Spanyol. Dan itulah sejarah yang telah dilalui oleh umat Islam Spanyol, supaya kita berfikir sedalamnya, apakah kita tidak mengulang kembali sejarah ini, dan apakah kita selamat daripada sejarah yang pernah berlaku pada satu masa dulu. Dan saya minta maaf kalau kisah saya ini menyentuh hati tuan-tuan, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.